Baik, dosa besar yang ke-9, berdusta atas nama Nabi SAW. Ni lagi berat lagi. Berdusta atas nama Nabi. Apa maksud dia? Sebab kalau kita kata tengok secara zahir tajuk ini, seseorang yang beragama Islam, dia nak dusta atas nama Nabi. Dusta, payah juga tu. Jadi maksud sebenar dusta atas nama Nabi tak apa maksud? Itulah hadis, itulah man kadzaba alayya ni. Cuba tengok Sebahagian para ulama berpendapat bahawa berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kekafiran yang boleh mengeluarkan pelakunya daripada agama Islam, bahkan boleh dianggap dia sebagai murtad. Setengah ulama kata begitu. Kalau dia berdusta atas nama Nabi, maknanya dia reka hadis palsu, dia kata Nabi kata. Dalam keadaan dia memang tahu. Hak tu kalau mengikut Imamul Haramain pun jadi kafir. Siapa dia Imamul Haramain? Guru Imam Ghazali. Ni dulu saya dengar ni, mula-mula saya dengar hak ni sebelum ni, masa kita belum ngaji hadis lah. Ingat dulu ada Nidaul Islam min Makkatal Mukarramah. Ingat dulu di Mekah dulu ada siaran radio tu, ada Nidaul Islam min Makkatal Mukarramah. Tak biasa dengar? Saya pernah dengar tu. Dia sebut maknanya kata Imamul Haramain, guru Imam Ghazali, sesiapa yang menyebarkan, dia sebut atas nama menyebarkan hadis maudhu', bukan hadis dah sebenarnya maudhu' ni. Dalam keadaan dia tahu tu maudhu', dia sebar juga, memang dia jadi kafir yang nyata. Kecuali dia tak tahu. Boleh jadi setengah-setengah ustaz dalam hak biasa tengok dalam di viral dalam YouTube, dia tidak tahu. Dia tidak tahu sebab dia ni dia baca kitab adalah dia tak care lagi kata penulis ni nak dusta. Dia yakin pada penulis tu. Dia tidak tahu. Maka dia pun sebut hadis tu. Tu tidak berdosa tu. Mana tidak jadi kafir. Cuma berdosa lah sebab apa? Tidak apa ni, teliti tu. Tapi kalau orang tegur dia, orang goyak dia palsu tu, dia buat kerah-kerak dia juga. Duk degil, bukan dia marah pula pada orang, demo kena pergi ngaji lagi lah dia kata. Padahal terang dia hadis palsu. Tu hadis-hadis lah. Kalau mengikut Imamul Haram jadi kafir. Setelah orang dedah pada dia, hadis ni maudhu' sebabnya gini. Dia pun tak ada hujah apa pun. Tiba-tiba lepas tu dia sebar pula. Tu ni bukan semua ulama ni. Sebagai ulama antara Imamul Haramain. Seperti yang disebut di sini secara umum. Tidak diragukan lagi bahawa segala dusta, sengaja berdusta, tidak diragukan lagi sengaja berdusta atas nama Allah dan Rasul untuk menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal merupakan kekufuran yang nyata. Murni itu makna nyata. Lain itu bahasa tu. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah bentuk berdusta di luar hal tersebut. Ni bukan hak tu dusta juga. Benda halal dia kata haram. Dia kata dia tu dusta juga tu. Memang semua ulama kata hak tu jadi kafir dia. Benda yang jelas. Misalnya contohnya, saya ambil contoh hak mudah. Hak ijma' ulama. Mana perempuan haid tu tak boleh semaya. Dia kata kena semaya juga. Hak tu memang jadi kafir. Hak tu tak ada khilaf tu. Tapi kalau perempuan haid tak boleh naik atas masjid, hak tu khilaf. Kalau dia kata boleh, dasar pada pendapat ni, tu tak apa tu. Sebab tu akhilah. Tu akhilah. Perempuan haid boleh baca Quran. Boleh ngapa Quran perempuan haid. Tu khilaf berat tu. Bukan khilaf berat ni, maksud berlaku khilaf yang ketara lah. Mana ulama-ulama bukan sahabat pun khilaf tu bab tu. Sahabat pun tu tak jadi kafir tu. Tak jadi kafir, saya pergi boleh tu. Saya pergi boleh, perempuan boleh baca Quran, boleh. Hadis-hadis nak pergi tak ni, tak salah baca. Lepas tu pendapat yang kata boleh baca boleh pahala. Memang boleh pahala. Moga dia terima pandangan itu. Ikutlah pergi mana. Hak mana lebih untung? Mana kalau dia pergi perempuan boleh baca Quran, boleh ngapa Quran. Mari hik pun tak berhenti ngapa betul lah. Mana lebih untung? Hak tadi dia pergi pendapat kata tak boleh baca, maka tak boleh baca. Lepas tu apa untungnya? Kena tengok dari sudut itu pula. Kuku mana pun khilaf lah. Kita kena faham lah tu. Jadi saya pergi hak boleh. Mana kita ada ismaya ke, setuju tak batal. Tapi ada yang kata batal. Ramai juga yang kata batal. Tapi hak kata tak batal, ramai juga. Saya tidak nak sebutlah pendapat mana hak kuat tu. Kalau sebut tu kan dia kata tengok taksub pada pendapat tu dia. Orang kita ikut boleh kira. Biarlah.
Dia kita tak ada dia. Siapa menyesatkan orang yakih tu tak masuk lagu tu. Pulaknya tu. Tapi kena ingatlah tidak bagi-bagi gitu biar kita, sebab tu perlu kita tahu khilaf tu. Kalau tidak dia anggap dalam Islam ni satu je pendapat dalam Islam. Penuh hadirat. Sebenarnya itu punca dia menyesatkan orang sebab dia tak tahu ada pendapat lain. Tu bahaya. Kalau dia tahu ke, tu pendapat tu. Kita kata tak boleh, dia kata boleh. Yang pelik sekarang dalam bab fiqh tak boleh, kadang-kadang tak boleh khilaf. Dalam bab lain khilaf galik-galik. Nak buat rumah tu, nak buat dapur depan ke belakang tu balas gagal. Tapi tak ada apa-apa, siap juga rumah. Lepas tu makan masuk situ, tidak kata haram masuk. Apa? Sebab kawin pendapat kena buat depan dapur. Jadi bila hak belakang ni tak kena mendapat kawin jadi haram. Tak ada, tak timu hak tu. Tapi dalam bab agama tak boleh langsung nak pula ada. Sebenarnya Ki Jahil teragi kapung hadirat. Dia panggil sesat. Sebab tu kalau pergi kapung dia bila nak uji cucu ke datuk lelaki dia pegang gini, pegang bawah. Takut setuh. Sebelum nikah pun batal. Selepas nikah pun batal. Iyalah kita tu. Tengok tu dia tu, tak asuk tu dia tu. Yang dia pergi hak boleh. Dah cuba fikir. Tu jadi naik motor tak beg tengah tu. Tengok tu tak asuk dah tu dia tu. Dak fikir mik lah dia tak. Fikir mik lah mana itu. Sebab tu hadirat orang kita ni teruk saya tengok biarlah sebut dah. Lepas nikah kaya bahaya hadirat. Dia panggil ada upacara membatalkan air semaya. Allah karuk molek hadirat. Ada upacara je membatalkan air semaya. Lepas nikah tu. Sebelum nikah ahli tak batal. Tak timbul batal. Berat hadirat orang kita ni masalahnya. Sebab tu hadirat. Sebab tu dalam kitab Imam Bukhari dia ada sebut khusus Islam tu mudah. Mudah Islam ni sebenarnya. Tidak payah. Tapi mudah pun dengan dalil. Cuba tengok hadis Nabi. Ini hadis utama. Bila kita membicarakan tentang dusta atas nama Nabi, inilah antara hadis yang utamanya. Hadis ni dalam beberapa versi lah. Inna kadhiban alayya. Ini kata Nabi SAW. Inna kadhiban alayya laisa ka kadhibin ala ghairi. Man kadzaba alayya amidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Sesiapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, maka perbuatan dia itu seperti dia menyiapkan tempat duduk dia di dalam neraka. Tu. Saya akan hurai selepas ni. Apa maksud dia tu? Nabi SAW juga bersabda, yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in illa al-khiyanah wal kadhib. Watak seorang mukmin itu boleh pelbagai, kecuali untuk berwatak pengkhianat dan pendusta. Apa maksud dia? Kecuali tidak untuk berwatak pengkhianat dan pendusta. Makna orang mukmin ni boleh jadi macam-macam bentuk tabiat dia. Orang mukmin sendiri. Bukanlah kata bila sebut orang beriman kat mesti baik semua, tidak. Kadang-kadang boleh jadi jahat juga. Banyak boleh. Tapi orang mukmin ni kena jaga. Janganlah bila mukmin tu ada sifat khianat. Hak lain boleh jadi. Mengumpat boleh jadi, tapi khianat jangan. Kena hindar. Hak ni hak khianat pun berat juga, tapi khianat dan dusta. Maknanya seseorang tu dalam banyak-banyak kesalahan tu boleh berlaku pada orang mukmin, tapi janganlah ada khianat dan dusta. Itu maksud dia. Lebih-lebih lagi khianat dan dusta tu atas nama agama. Ni beratlah. Berat. Okey, seterusnya kita baca dulu, kemudian saya akan buat beberapa huraian lah berkait dengan perkara tu. Nabi SAW juga bersabda, man rawa anni hadithan wa huwa yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin. Sesiapa yang meriwayatkan sebuah hadis daripadaku dan ia mengetahui bahawa hadis tersebut adalah palsu, tiba-tiba dia riwayat juga, maka dia termasuk dalam orang yang mendustakan hadis, termasuk pendusta hadis dia tu. Walaupun bukan dia reka hadis tu, dia sebar je dalam keadaan dia tahu. Hak ni paling ringan ni.
paling ringan. Tapi kalau mengikut hadis lain, bila dia tahu, jadi kafir. Jadi kafir. Baik. Syarah. Sebelum baca syarah tu saya syarah dulu. Ringkas ni nak supaya dia gini hadirat. Jadi hadis yang Nabi sebut bahawa sesiapa yang berdusta atas nama aku, mana seperti dia menyediakan tempat dia dalam syurga, dalam neraka tu, dia dalam beberapa bentuk huraian. Yang pertama, ni dia panggil secara hakikat. Dia berdusta sungguh. Mana dia reka, dia sendiri reka. Dia reka hadis dan dia sebar. Dia reka. Lepas tu dia sandar pada Nabi. Dia mari, dia ambil pula sanad mana-mana hadis, dia letak situ. Ingat mudah kau zaman dulu ulama nak kesal payah. Tapi dengan ilmu jarhu wa ta'dil, dengan ilmu usul hadis, ulama boleh kesal. Boleh kesal. Mudah ya. Katakanlah hadis tu ada 300 tahun lepas pada tu. Dak contoh ni. Lepas tu sanad pun sahih. Tiba-tiba macam mana hadis ni ada? Sedangkan dalam himpunan hadis kurung pertama kurung tak ada. Banyak hadis yang timbul. Hak zaman kemudian. Tengok dalam kitab tu tak ada. Boleh share tu hadis tu. Warna muda sangat umur hadis ni. Boleh tahu. Itu antara kajian ulama. Sebab tu ulama kita meletakkan dalam kerangka ilmu Islam ni, hak kitab kurung pertama, kurung 3 tu ulama zaman tu. Hak tu kita kena ngaji. Kalau boleh kita kena baca semua. Jadi kalau hadis hak 3 tahun, 3 kurung pertama tu tak ada hadis. Tiba-tiba selepas tu baru ada. Hadis tu boleh disemak dah tu. Macam mana hadis ni dulu tak jumpa? Perawi ni je kok. Tiba-tiba ada nama dia meriwayatkan hadis. Tapi sebab tu dia ada istilah tafarruq perawi. Apa jadi anak murid pada anak murid lain tak ada riwayat hadis. Ulama pesat tu guna dah ke dia. Boleh jadi dia silap, boleh jadi orang guna sanad tu sandar kepada dia macam-macam lah. Ulama boleh kesal, dia ada kaedah dalam agama kita. Sebab barang pelawak ni barang batil. Dia mesti ada poin-poin yang kita boleh kesal tu. Tu hijab ulama. Hak tu lah ulama kita sampai mati ke diri. Imam Bukhari sampai mati dalam perjuangan mencari hadis dan membuat pengesahan terhadap hadis tu. Nak cek hak tu lah. Tu yang pertama. Hak ni jenis reka, dia sendiri reka. Ni memang berdosa lah. Hak ni lah ulah Imam Harman kata kafir tu. Yang kedua, dia tidak cermat dalam periwayat hadis. Asal jumpa hadis saja dia paksa hebat. Sebab orang kata hadis. Ni salah satu, ini termasuk juga. Tapi hak ni kukuk mana pun engel lah sikit. Tapi kukuk mana termasuk berdusta tenang berjawab. Yang ketiga, ni saya ambil pembahagian besar lah. Yang ketiga, dia menampilkan amalan Islam. Manakala biasanya ustaz lah, orang-orang agama, dia buat satu amalan yang memang nampak tu memang amalan Islam. Amalan tu padahal bukan daripada Nabi. Dia tidak niat saya bahas hadis palsu, cuma dia anggap ni maulid. Tapi bila orang tengok, orang akan katalah ni amalan Islam. Orang akan tiru, padahal tidak. Tu pun termasuk juga berdusta atas nama Nabi juga. Ingat saya sebut sebelum ni, masalah kita kata semaya hajat ni hadirat. Adalah kita terimalah ni, saya terimalah dalil walaupun setengah ulama pertikar adik Itban bin Malik itu, biarlah kita terimalah walaupun tidak jelas pun. Ada setara tu pun kita boleh terima. Tetapi nyeret siapa semaya 23 rakaat, ingat saya sebut sebelum ni. Bahkan bila lepas semaya dia kata hak ni lah semaya ajak sebenar. 23 minit. 2 rakaat 23 minit. Macam mana Ustaz Din boleh tentu tu? Ada cerita dia lah. Malah panjang nak cerita tu. Sebab kita sibuk, kita nak pergi lain. Nak jiran pun ajak pergi. Mai ajak. Kita tak apalah, hamba sibuk nak makan pun tak ada. Tak apalah Ustaz, mari semaya saja. Nak ra'i kerana jiran kan. Kita pergilah. Orang lain jadi timen nyetah maya 23. Kita tahu lah, kita tengok je ni, kita ada janji orang. So dah maya tu tengok, 23 minit. Dia siap kata, berlakulah sedikit tegarlah sikit saya dengan dia dalam majlis tu. Kita kata hak sebenar tu maksud kau dia. Kita tanya dia, jadi lambat pula kita gitu. Akhir sekali dia tak boleh jawab, merah muka. Kata nak kata hak sebenar, ke dia maksud sebenar. Nabi buat gini, kau maksud? Ya boleh sebut ni semaya hajat sebenar. Hak sebenar tak apa maksud? Sampai 23 minit, nya baca gapo tak tahu. Dia rokok sakit tekak hari ni. Bahaya ke 23 minit. Ni kena saya sendiri ni. Masa saya sewa di Panji dulu.
Kalau kita pendengar kata bahaya, patutlah ni bahaya. Masalah sekarang hak dia buat ni ustaz ni. Hak itulah maksud saya sebut tadi. Dia ulama kita sebut dalam kitab. Mana kalau bagi orang jahil, dia tengok orang agamawan kita kata, buat gini, mesti dia kata, mesti agama dah ni. Silap-silap hari bulan dia suruh buat pula rumah dia tu. Hak lagu tadi, hak sebenar. Mesti dia dah lepas. Tak kira ustaz nak pelawak. Tak kira ustaz nak bohong. Ustaz akan takut Tuhan. Ni bahaya dah tu lah. Padahal hadis itu baik tu setara mana ya? Simple ya. Bahaya kebetulan tu sebenarnya. Ni siapa dia agak sedih kena baca gini, kena baca ayat ni secara khusus gini lama. Hak tu bagai tarik tu. Hak tu kita bimbang ya, tak kita bimbang. Sebab Nabi nak pergi perang Uhud, perang Badar tak mai ajak. Nak pergi perang tu. Nak pergi perang tu. Cuma dalam kitab sebut malam tu pakak muda ajak masing-masing di rumah dengan tahajud nak pergi perang. Malam tu sendiri masing-masing di rumah. Tak ada Nabi kata turun pada tu. No. Sebelum dilepaskan oleh ahli keluarga tu pakak mai ajak. Tak ada. Kita tak jumpa. Maknanya hadirat kalau kita terima hadis itu pun dalam keadaan yang tidak ditekankan dalam amalannya. Sebenarnya ni kita ni tak boleh selih sikit. Nak masuk daerah PS tu mai ajak di depan di padang tu. Nak masuk tu jujuk kepala tu Allah azan sepah main ngari azan. Ketua. Tu nak kata kan? Kalau kita kata sahabat kau azan. Tak kata ahli azan. Belak sungguh azan untuk semaya. Tu hadirat. Jadi benda-benda gini hadirat saya ni hak tiga sebenarnya hak orang panggil menyebar. Jadi walaupun dia tak sebut tapi dia mengisyaratkan dengan perbuatan dia Nabi buat gini. Orang memang orang faham gitu. Memang orang faham gitu. Hak tu termasuk juga. Sebab tu jangan tebing kan. Jangan tebing buat. Tu tiga bentuk seperti yang disebut dalam hadis lah. Baik, cuba tengok dalam syarah ni. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, berdusta atas nama Allah dan Rasul merupakan bentuk dusta yang paling besar. Hal ini didasarkan atas firman Allah. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba liyudillan nasa bighairi ilm innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan pembohongan atas nama Allah untuk menyesatkan orang-orang ramai tanpa pengetahuan. Orang-orang jahil, orang tak tahu apa. Jadi sesatlah pokok ni. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang yang zalim. Orang yang menyebarkan berdusta atas nama Nabi dalam tiga bentuk yang saya sebut tadi, Allah tidak akan beri petunjuk pada dia. Sesat dalam ibadat. Kemudian tak apalah. Sini dia hurailah. Huruf lam yang tercantum dalam firman liyudilla, untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan, adalah huruf lam penjelas akibat sesuatu perbuatan. Huruf lam penjelas sebab. Dia panggil lam lil akibat. Sama dengan firman Allah, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. La ni sebutir bahasa Kelantan. La sebutir dia panggil. Sepuluh rumah, besar rumah pun sebutir kok. Besar ni pun sebutir. Mudah ya Kelantan. Nak beli rumah sebutir, cici pun sebutir habis. Mudah ya penjodoh bilang dengan orang Kelantan ni. Dia pakai wihati ya. Relax, tak sakit kepala. Ni sekaki payung, panjang ketemu. Baik, la ni satu lam itu makna dia dengan tujuan, dengan maksud, untuk menyesatkan orang ramai tanpa ilmu. Begitu juga seperti ayat ni, faltaqatahu, maka dia dipungut oleh keluarga Firaun, ni cerita Nabi Musa, agar kelak dia menjadi musuh, liyakuna, supaya nanti dia akan menjadi musuh kepada mereka. Dan sebagai kesedihan lah kepada mereka. Akhir sekali anak angkat dia sendiri yang menjatuhkan dia. Firaun sedih pula dia. Aku cara ketemu daripada kecil, tiba-tiba dia yang menjatuhkan kerajaan aku. Itu ayatnya lam, fungsi lam itu dalam bahasa Arab, ataupun sebut sebagai lam ta'lil lah, untuk menunjukkan akibat, bukan tadi, untuk akibat supaya jadi. Tu gitu terjemah dia. Padahal tujuan mereka tak apalah tu sini dia buat dua. Berdusta atas nama Allah ada dua jenis. Dua. Tak apalah kita baca sebab ni ada pandangan ulama ni berbeza-beza.
Contoh kita kata syirik lah, setengah kata 2 ya, setengah kata dak 5, setengah tu sebut hura, dia ada huraya macam-macam lah mengikut pandangan ulama dalam memahami makna syirik pada Allah tu berbeza-beza. Cuma dalam kitab ni berdusta atas nama Allah ada 2 jenis. Yang pertama dengan cara mengatakan bahawa Allah telah berfirman seperti ini padahal dia telah berkata dusta, dia berdusta atas nama Allah padahal Allah tidak mengatakannya. Kedua dengan menafsirkan firman Allah. Mana hak tadi dia panggil, dalam istilah dia panggil tahrih. Tahrih tu maknanya tahrih lafaz. Tahrih lafaz. Sebuah Syiah kata Quran sebenarnya bukan kuntum khaira ummah, kuntum khaira a'immah. Misal dalam kitab tafsir dia. Kuntum khaira a'immah, bukan ummah, kuntum khaira ummatin. Hak tu Quran Nabi ajarlah. Tapi Syiah kata tak, silap. Hak tu telah diubah oleh sahabat. Dia tuduh begitulah dalam kitab tafsir dia. Sebenarnya ayat sebenar itu pada Nabi kuntum khaira a'immatin. A'immah. No ayat imam 12 dia tu lah. A'immah ni jamak pada imam. Ummah ni umat. Jamak dia umamun. Tu dia panggil ubah lafaz. Itu yang pertama. Yang kedua dengan cara menafsirkan firman Allah bertentangan dengan makna yang dikenal. Hak ni dia panggil penyelewengan secara makna. Lafaz dikekalkan. Dia panggil tahrif makna, bukan tahrif lafzi. Kerana yang dimaksudkan dari sebuah firman Allah adalah makna firman tersebut. Maka apabila dia mengatakan yang dimaksud Allah dalam ayat ini adalah seperti mana ini dan itu, dia kata begitu, bukan atas rasa hak sebenar, maka dia telah berdusta atas nama Allah. Dia telah berani mengatakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Akan tetapi untuk dusta jenis kedua ini, jika ucapan tersebut keluar dari hasil ijtihad yang salah dalam menafsirkan suatu ayat, maka Allah Ta'ala akan memaafkannya. Kerana Allah berfirman, maksudnya seseorang itu dia hura maksud ayat tu dengan hawa nafsu. Sebab tu kalau orang belajar tafsir, dia panggil tafsir guna hawa nafsu. Dia tidak guna kaedah. Sebab nak tafsir Quran ni dia kena mahir bahasa Arab. Dia kena ikut ulama-ulama tafsir dulu macam. Dia kena ada tu. Lepas tu dia kena tahu sebab nuzul. Dia kena tahu konteks ayat. Dia kena tahu ayat ni bercakap tentang apa. Ayat siap dan sibak. Macam-macam kaedah nak tafsirkan. Takut salah tu lah. Setengah-setengah tu tafsir, maknanya dia ikut. Dia bila dia semua dia nampak kok mana ayat ni boleh pergi. Hak tu haram tafsir gitu. Bila dia baca tu, dia tengok ayat ni boleh pergi kot ni. Dia pun gomor tu. Lepas tu minggu depan mari nampak boleh pergi juga kot ni. Dia gomor tu pula. Jadi ayat ni tu dia ada sebab dia buat apa tu ayat. Lepas tu ayat ni dia ada berkait dengan ayat sebelum, dengan ayat selepas tu dia panggil siap dan sibak. Banyak perkara hati-hati tak? Sebab tu ulama buat keputusan sesiapa nak tafsir Quran, dia tidak tahu sebab nuzul ayat, haram tafsir dia. Dia ada kaedah dia. Tak boleh nak tafsir ikut suka gitu Quran ni. Tak boleh. Tetapi kalau ulama itu yang sudah diiktiraf keilmuan dia, semasa dia tafsir Quran dia berijtihad Quran sebab kadang-kadang asbab nuzul berkhilaf lagi ulama. Setengah ulama kata ayat ni maksudnya gini, hasil ijtihad dia. Tu tak dosa tu. Sebab memang dia ilmu dalam bidang dia. Cuma dia tersalah dalam ijtihad, sebab tersalah dalam fiqh, itu boleh berlaku. Tu tak ada masalah tu. Tu khilaf kalau kita ngaji tafsir. Dari Ibn Katsir banyak-banyak dia sebut. Ulama, misalnya kita kata ni ayat apa ni? Dalam surah Juz yang ke-30 itulah. Fasabiqat apa ni Allah tak ingat ayat tu. So kata ni mana nama malaikat. Khilaf pula. Tak ingat ayat tu pada tafsir ayat tu ya. Nak ayatnya kadang-kadang satu kalimah dalam Quran tu. Misalnya saya ambil ginilah dah. Dalam tafsir Ibn Katsir disebut kenapa syurga dinamakan jannah itu. Jannah dalam bahasa Melayu kita ni maknanya kebun ataupun taman. Ada setengah ulama dari kitab moden dia kata syurga ni adalah merupakan taman rekreasi. Sebuah syurga tu betul lah sebagai taman. Saya nak ambil contoh gini dalam pemahaman ayat tu. Jadi dalam huraian dia sebut mana syurga ni setiap inci syurga tu adalah taman. Bolehkah kita buat gitu? Contoh negeri Kelantan ni kita adalah taman Tekuan ni tempat comel. Apakah semua sudut comel? Tak. Setengah tempat tu tak ada gamuk tengok dengan sapohnya. Baik, kalau rumah kita, dalam rumah kita 1 ekar dah. Bakal di depan ya taman alik belakang macam gini nak tahu. Dengan air buai tak terurus, dengan sapoh ada. Bolehkah kalau kita nak jaga payah tu belakang rumah kita dengan depan taman belakang?
Dia kata syurga gitu. Gitu syurga. Nak yang syurga ni lain. Sebab kalau kita nak uruh, kita kata di Selangor lah, kata Syahala tu comel lah, orang panggil bandar adalah tamil. Bolehlah sekadar tu. Tapi semua ke Selangor luar tu modok, Selangor tempat tu sapah juga. Kotor tengok sungai, talih nak buat. Tapi syurga tidak gitu. Ada ulama orang gitu. Tu maksud jannat tu. Syurga. Syurga tu sebagai keseluruhannya tamil. Setengah ulama kata dak tu isyarat kepada tempat itu menyegarkan semua. Keadaan secara keseluruhan. Itu berbeza-beza pandangan ulama. Berbeza dari sudut tu hadirat. Atas dasar dia sebagai ahli tafsir yang diiktiraf. Orang pahal tu tidak jadi masalah. Tidak menampakkan buruk tu tafsir gitu tu. Baik. Cuba kita tengok sini. Adapun jika dengan sengaja. Ni wa ma ja'alallahu 'alaikum fid din min haraj, dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Wa la yukallifullahu nafsan illa. Sebab tu ulama dia akan tafsir Quran ni sekadar ilmu yang dia ada. Sebab tu setengah-setengah ulama dia kata ulama kalau kita baca kitab tafsir, setengah ulama tu dia kata dia nampak ayat ni maksudnya begini. Dia nampak tu berdasar pada ilmu yang ada pada dia. Ulama nak boleh kata gitu hadirat, dia ngaji habis ilmu kaedah, dia ilmu kaedah. Dengan kaedah bahasa Arab, sarah, ilmu mantik. Dan nak faham bahasa Quran ni, kalau nak siapa perekat jadi mufassir, dia tak dapat tidak wajib dengan tahu sastra Arab. Dia panggil ilmu balaghah. Sebab dalam Quran banyak guna kaedah balaghah dengan majasnya dan sebagainya lah. Tu. Jadi ulama yang penuh dengan ilmu tu pun kadang-kadang berlaku khilaf lagi. Tu tidak jadi masalah tu. Adapun jika dengan sengaja menafsirkan firman Allah dengan sesuatu yang tidak dimaksudkan oleh Allah kerana mengikuti hawa nafsu, atau untuk memuaskan kepentingan seseorang, atau untuk lainnya, maka ia termasuk orang-orang yang berdusta dengan mengatasnamakan Allah. Misalnya, ni saya dengar dia lah. Misalnya dia kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ni ada ajaran salah. Sembahlah Tuhan engkau sehingga datang keyakinan. Jadi makna kita ibadat ni, bila siapa kita yakin, tak perlu dalam ibadat. Sebab tu ada ajaran salah, dia panggil pokok batiniyah ni. Bila dia siapa perekat makam yakin tu siapa dia yang menentukan dia siapa tu tak tahulah. Mana dia ni orang tertentu buat dia sudah siapa makam yakin. Jadi siapa yang menentukan siapa tak siapa tu? Mungkin jenis makam gitu. Tapi ni orang panggil ajaran salah. Dia tak semaya, pokok dia tak semaya. Lepas tu kita kata tak mahir dah sedap sebab kita sudah mencapai tahap dia. Jadi pokok dia ni semaya, bagi dia semaya ni berada di mana-mana, dia naik, dia bawa bersikap, dia ingat pada Allah. Itu hakikat semaya. Semaya tu latihan nak sampai situ. Sebab tu dia apa-apa dia nampak Allah saja. Orang kata dia ada dalam jubah tu Allah. Nak kata mana? Sebab tu ada, yalah benda ni tak nak sabar, tapi nak ayat yang kadang-kadang orang nak gorang dengan dia pun ni dia ada dalam makuk tandas tu, nak kata Allah juga. Sebab dia kata semua dia nampak Allah belaka, semua ni Allah hakikat. Dia tengok beruk dia nampak Allah, dia tengok ni nampak Allah, semua ada tandas dalam makuk tandas tu ke dia menampak ke dia. Siapa begitu kadang-kadang orang nak guna dia, orang dia mikir sesat dia, siapa orang guna gitu di sini. Dia kata tak lihat tu tak suara dengan Allah. Zani kata Allah belaka. Siapa dia bawa dia hak sesak ke tengok dalam kitab ni dalam poket dia ni. Gapo dia ada dalam poket Allah. Gapo dia dalam jubah kau ni. Dia Allah. Allah berlaku. Akhir sekali macam Allah bersatu dengan makhluk pula. Jadi gitu pula. Hulul pula. Penyakit mari penyakit buat. Sudah ke perkara tu hadirat talih Nabi tidak ajar begitu. Jadi nak ayatnya pokok sesat ni gitu. Akhir dia tafsir Quran. Pokok ni dak kalau jumpa dia memang ayat Quran dia tafsir cara dia. Dia tafsir cara dia. Padahal semua ulama kata yakin, makna mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, mana al-maut. Mana-mana tafsir. Tengok. Dia ada. Jadi nak tafsir yakin dengan makna maut, tengok hadis lah. Hadis tafsir yang menafsirkan Quran. Hadis lah paling baik. Banyaklah hadis-hadis lah. Kalau kita buka kitab pokok ajaran salah dia tafsir Quran, parah benar. Nengung kita. Cara dia tafsir tu. Baik.
Hak ni hak tafsir ni berkenaan dengan tafsir. Kalau dengan hadis pula faham macam-macam. Sebab tu kita kena beringat bila kita baca ayat Quran, kita nampak orang. Ayat ni tuju pada orang tu. Dan kita guna ayat Quran untuk qiyas pada orang tu, seolah kita guna ayat untuk serang orang. Bahaya tu cara tu. Dia bukan begitu Quran. Dia bukan begitu cara Quran. Kena beringatlah. Mana baca ayat pun dengan maksud nak kata kat orang dah. Misal contohnya, tu kena beringat. Tu kena beringat betul. Kita tak nafi ayat Quran ni untuk kita manusia lah. Bila seorang tu buat salah, kita baca ayat Quran sebagai peringatan. Tu tak apa. Ni kadang-kadang konteks ayat lain yang suku sakak. Tu maksud taklif. Maksud taklif. Baik. Begitulah seterusnya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan. Jadi bagaimana kedudukan? Yang terakhirlah saya sebut. Jadi bagaimana kedudukan seseorang? Sebab ada disampaikan kepada saya, ada seorang ustaz tu memang dia teranglah hadis palsu yang dia sebat, dia sebut tu. Tiba-tiba adalah beberapa orang anak muda lagi lah, tak habis lagi ngaji lah ni, dia buat PhD. Pergi jumpa dia, ngadak dia. Royak kata ustaz sebut tu hadis tu palsu. Maudhu', tunjuk siap dengan kitab. Jadi ustaz ni dia kata mana? Dia kata yang tak kena ngaji banyak lagi. Dia jawab gitu. Jadi pelajar ni kata, kita anak ngaji dah, jangan anak tahu ustaz sebut hadis palsu tu. Kalau tak ngaji tak tahu. Lepas tu ustaz ngaji mana kata hadis ni tak palsu tu. Dia senyap, dia tak boleh jawab. Tapi dia duk kata gini lah, yang tak pergi ngaji yang tak boleh faham lah. Nak ayatnya ego tinggi ustaz ni. Lepas tu pelajar ni sebut pada saya. Lepas tu dia kata ustaz ni, lepas tu dia sebar pula hadis lain. Mana tak beringat lagi. Anak kata mana? Okey gitu. Tu kalau nak ikut cara kita ngaji kat memang dia tu kira-kiranya kita tidak nak kata supaya Imamul Haramain. Makna tu dah besar. Tak boleh pahala ngajar gitu. Kena beringatlah. Sebab kita ni kalau orang tegur kita ni, kita kena klik check betul. Lama takut betul orang tegur kita. Saya sendiri pun acak kali orang tegur. Kita manusia kan. Dia kata boleh ustaz buat pencerahan semula hadis tu. Saya rasa hadis tu tak betul. Kita klik check. Kadang-kadang betul alik kita. Ada kadang-kadang kita silap. Ada juga. Manusia ke? Jangan kita ingat orang depan kita mentakin mengajar ni jahil belaka. Yang ni setengah-setengah tu dia mengaji lagi dengan orang lain pun. Kena ingat tu. Jalan ilmu ni dia tak boleh. Dia kena gitu. Kira lah hati-hati lah. Ni Tok Guru saya sebut, Maulana sebut lah. Saya tak ingat nama apa dia ni. Dia terkenal juga. Tak ingat nama apa dia ni. Lama dah masa ngaji tahun berapa lagi ni. Tahun 2, tahun 92, 91 gitu. Ustaz ni Maulana ni tulis kitab. Kitab dia sahur di India tentang bagaimana mengerjakan haji dan umrah. Tiba-tiba dia pergi buat haji, dia salah buat haji. Dia tulis kitab. Hak dia tegur dia budak muda tu pergi kat sekolah menengah kita. Pak cik, tak boleh buat gini. Tak boleh masuk ke hijab Ismail ni. Kau tu nak masuk lola. Tak boleh ni. Sebab ni kau saya tak boleh ni. Adalah dia sebut kejut Maulana tu. Maulana tu tak ingat. Mungkin dia tak jawab haji. Pergi buat sekali salah lalu. Dia tanya budak tu, "Mu tahu mana?" "Saya baca kitab ni." "Kena kitab dia?" Kitab dia tulis. Lepas tu dia main lepas tu dia mikir panjang. Hak aku tulis diri aku tak ingat. Hak aku tulis diri aku tak ingat. Budak tu pun tahu pergi kitab dia. Mujur budak tu tak kenal dia lah penulis kitab tu. Kalau tidak malu berah. Nak ayatnya malah nak sebut saya nak ayatnya kita manusia setara tu ya hadirat. Usah duk buah lah. Setara tu ya kita ni. Mujur lah budak tu. Kalau kitab lu ni dia ada gambar penulis tu. Mujur dulu tak ada gambar. Kalau ni kitab dia bukan gambar tu dia tu. Ya, kalau ada gambar tu lagi berah muka tu dah. Kena beringatlah kita ni kena beringat